Hukuman mati mandatori masih lagi kekal dan belum dimansuhkan. Lelaki parah ditembak dari jarak dekat lepas keluar beli rokok. Felda cadang jual aset tidak strategik termasuk hartanah di London. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mia Abdul Malik Rayani. Dan saya Nurliza Muhammad Zain. Baik, gara-gara kanvas papan iklan berdekatan yang diterbangkan angin kencang, transit aliran masa MRT tergendala seketika petang tadi. Kejadian berlaku selepas landasan dari stesen Filio Damansara dan pusat bandar Damansara yang dinaiki air akibat saluran tersumbat ketika hujan lebat. Menerusi satu kenyataan di laman Facebook, Rapid KL memaklumkan kejadian menyebabkan tren terpaksa bergerak perlahan dan berhenti di platform. Kerja-kerja pembersihan bagaimanapun berjaya dilakukan oleh pihak teknikal dan tren telah kembali beroperasi seperti biasa. Pengguna turut dinasihati untuk menggunakan perkhidmatan bas yang disediakan bagi mengelak kelewatan. Juga di Ibu Negara, hujan lebat yang melanda petang tadi mengakibatkan Kampung Priok di Kampung Baru dilanda banjir. Dengan air naik sehingga ke paras lutut merosakkan sebahagian kenderaan serta kediaman penduduk. Turut terjejas penempatan di lorong kiri Datuk Keramat apabila kediaman di situ turut dilanda banjir kilat. Beberapa jalan turut dinaiki air akibat hujan lebat kira-kira jam 3.30 petang tadi. Namun sebahagiannya dilaporkan telah surut. Agensi berkaitan termasuk petugas skuad penyelamat Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL dikerahkan ke lokasi bagi khidmat bantuan. Beralih ke perkembangan di Perak, jumlah mangsa mencatatkan penurunan apabila satu pusat pemindahan mangsa di Hilir Perak ditutup tengah hari tadi. Menurut Sekretariat Pengurusan Bencana Negeri Perak, pusat pemindahan di Sekolah Kebangsaan Cangkak Jong telah ditutup. Semua mangsa yang dipindahkan juga telah pun dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing. Sehingga kini hanya satu pusat pemindahan masih dibuka iaitu Sekolah Kebangsaan Parit Haji Aman di Krian berkaitan air Sungai Kurau melimpah. Kawasan terjejas Kampung Parit Mat Keling, Parit Air Kalang dan Parit Air Hitam 3. Sejumlah 29 mangsa daripada 9 keluarga ditempatkan di pusat pemindahan itu. Bendang padi seolah-olah bertukar menjadi tasik. Itu pula keadaan banjir yang menjejaskan penduduk di beberapa daerah terutamanya di Keriang. Musim banjir sejak 2 minggu lalu menyebabkan puluhan petani terpaksa menanggung kerugian apabila 80% tanaman padi mereka rosak ditenggelami air. Tinjauan siang tadi mendapati keadaan sawah padi di sekitar Kerian masih terjejas banjir. Keadaan itu menjejaskan lebih 52 hektar bendang akibat limpahan air sungai selain faktor hujan berterusan. Air yang bertakung menyebabkan benih padi yang baru disemai kini rosak. Buat masa sekarang ni kita anggarkan 80% memang padi akan mati. Memang orang cakap 80% matilah. Sebab berdasarkan pada air yang ada sekarang ni, air ni memang kotor lah dari segi penilaian pertanian, memang air ni memang tak bersih. Sebab kalau ikutkan air untuk sawah padi pun memang kena bersih lah, dia jernih kan, baru kena cahaya matahari. Masalah penduduk turut diajukan kepada Adun Kuala Kurau yang menjanjikan bantuan kepada pesawah. Ya, saya akan berbincang dengan pihak kerajaan negeri untuk melihat apakah bantuan-bantuan yang boleh kita salurkan kepada petani-petani yang terlibat, dan pihak Jabatan Pertanian sendiri akan menyiasat dan akan membuat laporanlah kepada kami untuk kita melihat sejauh mana kerugian yang ditanggung oleh semua petani di kawasan sini. Beliau berkata demikian ketika melawat mangsa banjir di pusat pemindahan mangsa banjir di Sekolah Kebangsaan Parit Haji Aman, Krian.
Tanpa sebarang motif yang pasti, seorang lelaki parah ditembak sebaik keluar membeli rokok di hadapan sebuah kedai 24 jam di Casa Tropicana, Kota Damansara, Selangor petang tadi. Kejadian dilaporkan berlaku kira-kira jam 5 petang. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya ACP Muhammad Zani Cik Din berkata mangsa ditembak sebanyak 3 das mengenai perut dari jarak dekat. Sebab mangsa rebah, suspek melarikan diri dengan sebuah kenderaan berwarna putih yang dipandu rakan sejenayahnya. Mangsa yang parah bagaimanapun segera dibawa ke PPUM oleh rakan mangsa yang kebetulan melalui lokasi kejadian. Polis sedang mengambil keterangan saksi dan juga rakaman kamera litar tertutup bagi mengenal pasti kejadian. Mangsa masih mendapat rawatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan. Genap seminggu digali semula jenazah bekas Ketua Pegawai Eksekutif Cradle Fund Suria Berhad Allahyarham Nazrin Hassan selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kota Damansara tengah hari tadi. Proses pengebumian semula itu selesai kira-kira jam 12.30 tengah hari tadi. Prosedur berlangsung kira-kira sejam melibatkan kira-kira 30 petugas daripada Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Agama Islam Selangor JAIS dan Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Proses pengebumian turut disaksikan ahli keluarga terdekat Allahyarham. Terdahulu, van yang membawa jenazah Allahyarham dilihat memasuki kawasan perkuburan pada jam 11.35 pagi dengan diiringi kawalan polis. Bagaimanapun, pihak media hanya dibenar membuat liputan dari luar. Lewat petang semalam, proses bedah siasat kali kedua ke atas jenazah telah diselesaikan bagi mengenal pasti punca sebenar kematian. Difahamkan laporan bedah siasat hanya akan diketahui selepas mendapat laporan penuh daripada pihak patologi. Jenazah Allahyarham digali semula 8 Oktober lalu selepas Mahkamah Rayuan menolak permohonan isteri Allahyarham untuk menangguhkan proses itu. 14 Jun lalu, Allahyarham Nazrin disahkan meninggal dunia di rumahnya di Mutiara Damansara berpunca daripada letupan telefon bimbit. Bagaimanapun, pada 3 Ogos lalu, kematian Allahyarham diklasifikasikan semula sebagai kes bunuh berikutan penemuan kesan petrol dan keputusan bedah siasat. Abang kepada Allahyarham Dr. Malik Hassan memfailkan laporan polis bagi membolehkan proses bedah siasat dilakukan untuk kali kedua. Mahkamah Tinggi Shah Alam menjatuhkan hukuman mati terhadap pengawal keselamatan Muhammad Azmirul Syamsuddin setelah didapati bersalah membunuh jirannya 3 tahun lalu. Hakim Datuk Azman Hussein memberikan keputusannya setelah mendapati pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan melampaui munasabah terhadap kes itu. Muhammad Azmirul, 39 tahun, didapati bersalah membunuh Rabiatul Adawiyah Abdul Aziz, 24 tahun, pada jam 8.32 malam 4 Mac 2015 di sebuah apartmen di Sungai Wei, Petaling Jaya. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Dalam penghakimannya, Datuk Azman berkata keterangan tertuduh ketika membela diri lebih bersifat penafian semata-mata dan gagal menafikan kes prima facie yang diwujudkan pihak pendakwaan. 14 saksi pendakwaan dan seorang saksi pembelaan telah dipanggil memberi keterangan sepanjang perbicaraan. Media sebelum ini melaporkan wanita itu yang baru sahaja 2 bulan melahirkan anak dijumpai mati dalam keadaan tangan dan kakinya terikat serta mulut disumbat bersebelahan bayi perempuannya. Hukuman mati mandatori di negara ini masih lagi kekal dan belum dimansuhkan. Walaupun ada cadangan untuk memansuhkan hukuman itu, tegas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, ia tidak bermaksud hukuman berkenaan sudah dihapuskan. Not yet passed the legislation required in order to abolish. Just saying it doesn't mean that the offence, the punishment has been abolished. It's not yet abolished, and we have to wait until we pass the necessary act to repeal the death penalty. Minggu lalu, Kabinet memutuskan yang pelaksanaan hukuman mati mandatori bagi semua kesalahan akan dimansuhkan di negara ini dan susulan itu semua pelaksanaan hukuman mati akan ditangguhkan sehingga pemansuhan itu berkuat kuasa. Turut dipertimbangkan hukuman penjara minimum 30 tahun dikenakan sekiranya hukuman mati mandatori dimansuhkan. Ketika ini terdapat 18 kesalahan jenayah yang memperuntukkan hukuman mati, termasuklah mengedar dadah, melancarkan perang terhadap Yang di-Pertuan Agong, keganasan, membunuh dan merogol kanak-kanak.
Malaysia menyatakan pendirian menyokong inisiatif Belt and Road negara China serta menggalakkan pelaburan dari negara itu yang membuka peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Namun pelaburan dimaksudkan tidak termasuk membawa masuk warga asing untuk bermastautin di negara ini. Penjelasan itu, kata Perdana Menteri, telah dibuat kepada pemimpin tertinggi China ketika mengadakan lawatan ke negara itu dari 17 hingga 21 Ogos lalu. Selain 5 memorandum persefahaman dimeterai antara Malaysia dan China dalam mengukuhkan kerjasama dalam bidang teknologi, industri dan inovasi, lawatan itu turut membuahkan hasil apabila China bersetuju mengimport 500,000 tan minyak kelapa sawit tambahan dari Malaysia dengan syarat tawaran harga yang diberikan kompetitif. Seterusnya turut dijawab Perdana Menteri kesan perang perdagangan antara Amerika Syarikat dan China terhadap Malaysia. Memandangkan baru-baru ini beberapa institusi dan pelobi di Amerika seperti IRI, NED telah membuat pengakuan yang mereka telah melabur dengan memberi sokongan kepada pembangkang ketika itu untuk ambil alih kerajaan dan melakukan regime change. Jadi dalam situasi ini adakah Malaysia terikat dan terdorong sama ada dengan Amerika ataupun dengan China, walaupun kita tahu dasar kita dan mengamalkan dasar berkecuali. Sehingga kini belum terdapat kesan yang ketara di negara kita. Dagangan kita masih terus bersama dengan negara China dan negara Amerika. Jika pun ada kesan, kita harap ia adalah dengan cara pemindahan pelaburan Amerika Syarikat di negara China ke negara Malaysia. Jadi ada kemungkinan kita mendapat sedikit kebaikan daripada perang dagangan antara China dengan US. Mangsa di Petobo, Palu masih trauma sebaik jejak kaki semula ke lokasi bencana. Laporannya menyusul seketika nanti. Bertemu kembali. Selepas memenangi kerusi Parlimen Port Dickson Sabtu lalu, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah di Dewan Rakyat siang tadi. Datuk Seri Anwar, 71 tahun, yang juga Ketua Umum PKR, mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Muhammad Arif Ahmad Yusof. Ia turut disaksikan oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail serta ahli parlimen yang lain. Berdasarkan rekod, majlis mengangkat sumpah sebagai ahli parlimen ini adalah kali ke-7 buat Datuk Seri Anwar sejak kemenangan sulungnya di kerusi Parlimen Pematang Pauh pada tahun 1982. Datuk Seri Anwar turut menang di kerusi berkenaan pada pilihan raya umum tahun 1986, 1990, 95, 2008 dan 2013. Namun kerusi Pematang Pauh kini disandang oleh anaknya Nurul Izzah Anwar. Pada PRK Port Dickson Sabtu lalu, Datuk Seri Anwar memperoleh 31,016 undi dan menang dengan majoriti 23,560 undi mengatasi 6 calon lain. PRK Parlimen Port Dickson diadakan selepas penyandangnya Datuk Daniel Balagobal Abdullah mengosongkan kerusi itu pada 12 September lalu bagi membolehkan Datuk Seri Anwar kembali ke Dewan Rakyat. Pelan itu bagi membolehkan Datuk Seri Anwar dilantik sebagai bakal Perdana Menteri ke-8. Well, we expected him to come back. We knew he was going to win. When you have 7 people contesting, the opposition will always be split up between the 6 and number 7 will win. And he won very big. Are you happy now that he's back? Of course I'm happy. He's from the same party. Bahawa dulu dia dikasihkan hak untuk bertanding telah masuk ke dalam balik ke dalam parlimen lepas mendapat keampunan atas dasar miscarriage of justice, bukan dia mengaku kata kesalahannya semua atas dasar miscarriage of justice. Pada sidang medianya, Datuk Seri Anwar menegaskan beliau tidak menetapkan tempoh tertentu kepada Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk proses peralihan kuasa kepadanya untuk menjadi Perdana Menteri ke-8.
Let him have, and I reiterate, the space, the latitude to continue unaffected by these constraints of time or pressure. But that's very important because some of the decisions that has to be made by Prime Minister Tun Mahathir and the Cabinet are very key fundamental decisions of policy, of reversing the decisions of the previous government, and that would need total, unequivocal support by the Pakatan Harapan, and that includes me. Kementerian Luar mengemukakan usul agar ucapan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad pada Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB ke-73 unggah di New York 28 September lalu dijadikan kerangka asas bagi dasar luar Malaysia baru. Ketika mengumumkan usul berkenaan, Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah turut mencadangkan agar Dewan Rakyat bersetuju dengan hala tuju dasar luar Malaysia seperti yang dinyatakan dalam ucapan berkenaan. Kami mencadangkan supaya kerangka dasar luar Malaysia baru terdiri daripada 4 komponen utama, iaitu pertama, garis-garis besar haluan dasar luar negeri yang sebahagian besarnya diungkapkan oleh ucapan Perdana Menteri di PBB tersebut. Kedua, memperkasa Kementerian Luar Negeri. Ketiga, mempererat kerjasama antara agensi. Dan keempat, mempertingkat partisipasi rakyat. Beliau berkata ucapan Perdana Menteri itu menggariskan antara lain kedudukan dan dasar luar negara yang berteraskan kepada prinsip tidak berpihak kepada mana-mana kuasa berkecuali dan mengamalkan falsafah memakmurkan jiran. Usul terbabit jelas Datuk Saifuddin dikemukakan bagi membolehkan kerajaan mendapatkan input, pandangan dan maklum balas daripada anggota Dewan memandangkan jawatankuasa pemilih tentang dasar luar negara masih belum dibentuk. Berkuat kuasa hari ini, tiada lagi ruangan khas merokok disediakan di dalam bangunan Parlimen. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, larangan itu juga terpakai di beberapa premis lain dalam bangunan Parlimen termasuk tempat makan. Kita mahukan bahawa tempat yang diberikan yang dikatakan sudut atau gas chamber itu ataupun sudut merokok itu ya yang hari ini ya ada di situ dalam bangunan itu kita tamatkan, kita hentikan. Bermakna ya kita tahu bahawa sebenarnya yang merokok di situ pun orang luar masih kita sendiri menghidu rokok itu, menghidu asap itu. You go nearby vicinity of berapa meters, you can smell that. So actually you are smoking passively. There is passive smoking yang berlaku di kawasan itu. Lalu kita ambil tindakan untuk tutup premis tempat-tempat seperti itu, sudut-sudut rokok itu, dan kita mahukan kalau yang kita maksudkan dengan no smoking at all in Parliament, within the parliamentary premise itu no smoking. Bagaimanapun katanya tiada larangan dibuat sekiranya seseorang merokok di luar bangunan Parlimen. Menurut Datuk Seri Zulkifli, langkah terbaru itu selaras komitmen Malaysia sebagai negara anggota kepada Konvensyen Rangka Kerja Kawalan Tembakau dan mematuhi panduan di bawah Artikel 8 Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Sultan Kedah Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badli Shah dianugerahkan Darjah Utama Seri Mahkota Negara DMN. Darjah itu disampaikan oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mewakili Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad ke-5 di Istana Anak Bukit Al-Ostar, Kedah, semasa pertabalan Sultan Salihuddin sebagai Sultan Kedah ke-29 yang dijadualkan pada 22 Oktober ini. Turut berangkat Sultanah Kedah, Sultanah Maliha Almarhum Tengku Arif serta kerabat diraja. Perdana Menteri ditemani isteri Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Manakala kerajaan negeri diwakili Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mukhris Tun Mahathir dan isteri Tok Puan Nurzita Zakaria. Darjah Utama Seri Mahkota Negara DMN adalah darjah yang kedua antara 10 darjah anugerah diraja Malaysia dan tidak mempunyai darjah kecil. Darjah berkenaan mengandungi kalung, bintang, selempang dan lencana. Bilangan ahli darjah itu pula terhad kepada 30 orang. DMN dikurniakan kepada Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong dan Raja-Raja Melayu yang baru saja ditabalkan di negerinya. Majlis penyampaian anugerah itu disempurnakan dengan bacaan doa oleh Mufti Kedah Datuk Syekh Fadil Awang. Yaitu istiadat penganugerahan
Kembali dengan laporan Detik Niaga. Kerajaan menjangkakan hutang Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda akan dapat dikurangkan sehingga 15% daripada baki pinjaman RM68 bilion pada akhir tahun ini. Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata ini dapat dicapai melalui penstrukturan semula pinjaman Felda dengan beberapa institusi kewangan terlibat. Maka pelan pemulihan kedudukan aliran tunai Felda merupakan salah satu pelan jangka panjang yang sedang diberikan tumpuan oleh Lembaga Pengarah dan Pengurusan Felda yang baru dilantik pada bulan Julai 2018 dan perkara ini telah pun dimulakan dengan mengadakan perjumpaan dengan beberapa institusi keuangan untuk menstrukturkan semula pinjaman Felda dengan institusi keuangan yang berkenaan. Dengan kaedah ini, Felda dijangka dapat mengurangkan 15% baki pinjaman kepada RM6.8 bilion pada akhir tahun 2018. Tuan Yang Pertua, nombor 3. Menjawab soalan Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim, Datuk Seri Azmin berkata antara langkah lain yang akan diambil ialah dengan penjualan aset bukan strategik, termasuklah hartanah di London, Sabah dan Sarawak yang telah dibeli dengan kos sebanyak RM2.2 bilion. Tambah beliau, langkah pemulihan pengurusan kewangan dan tadbir urus Felda akan dibentangkan secara terperinci dalam kertas putih pada sidang Parlimen kali ini. Penjualan aset kerajaan untuk melunaskan hutang tidak akan melibatkan sebarang aset dan pemilikan di bawah Permodalan Nasional Berhad PNB, kata Setiausaha Politik kepada Menteri Kewangan Tony Phua dalam satu kenyataan bagi menjelaskan situasi sebenar hari ini yang menjelas dan memperbetulkan kenyataan beliau yang terdahulu bahawa sebarang penjualan aset tidak akan melibatkan PNB. Jelas Phua, PNB ialah entiti yang diperbadankan dan diuruskan kerajaan. Dengan itu, dana dan pelaburan PNB adalah milik pemegang unit dan bukannya milik kerajaan. Khazanah Research Institute KRI telah mengemukakan carangan merangka dasar perumahan mampu milik mengikut peringkat negeri berdasarkan kepada lingkungan pendapatan isi rumah yang berlainan. Menurut pengerusi jawatan kuasa eksekutifnya, Datuk Hisham Hamdan, pendapatan tinggi di satu negeri mungkin adalah pendapatan rendah bagi negeri lain. The government policy should take into consideration different income, different affordability, right? So I think based on income bracket or state by state, that's something that, rather than one number. We just shouldn't have one policy, right? Shouldn't have one number. It could be, certain, you can group those states into a bracket of median income in another state, and also take into consideration the cost itself, the land cost, building material costs, and those are things that government should take into consideration. Beliau ditemui selepas Majlis Pelancaran Laporan Keadaan Isi Rumah 2018. Realiti berbeza oleh firma kajian itu. Kajian menunjukkan bahawa harga rumah di Malaysia semakin mahal, khususnya di Pulau Pinang, Negeri Sembilan, diikuti Johor, Kuala Lumpur dan Selangor. KRI kini dipertanggungjawabkan untuk bekerjasama dengan Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT dalam rangka dasar Perumahan Negara 2.0. Pelabuhan Tanjung Pelepas Sungai Berhad PTP, ahli kepada kumpulan MMC, mensasar pertubuhan 5% volume kepada 9 juta unit bersamaan 20 kaki TEU tahun ini. Sehingga hujung September tahun ini, PTP telah mengendalikan 6.6 juta TEU. Tahun lalu pula, hak pemindahan muatan itu mencatatkan peningkatan pengendalian sebanyak 1.2% pada 8.4 juta TEU. Wartawan Nur Syafawati Wahid yang mengikuti rombongan media melawat ke PTP ada laporannya. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif PTP, Marco Nielsen, pihaknya yakin mencapai sasaran 9 juta TEU bersandarkan kepada perkembangan positif pasaran pemindahan kargo kapal khasnya di Asia Tenggara. I think traditionally Q4 is normally a stronger quarter. It's the so-called Christmas trade, right? So where a lot of cargo going to Europe, where we should expect a little bit more.
the normal early October is the so-called Golden Week from China. That's where things slow down temporarily, but then normally we expect quite strong November and December, so that we will reach the 9 million or will be very close to it. PTP juga melabur 1.2 bilion ringgit bagi menaik taraf prasarana, inisiatif penyelenggaraan pencegahan dan perolehan peralatan bagi tahun 2017 dan 2018. Pelaburan itu termasuk menaik taraf dermaga, pembelian kren serta mendalamkan terusan bagi menampung kapal bersaiz besar yang berlabur di PTP. PTP hak pemindahan muatan terkemuka di dunia ini berada di tangga ke-19 dalam kalangan 20 pelabuhan kontena utama di dunia, dan ia akan memberikan penekanan kepada pelaburan meningkatkan produktiviti untuk terus kekal berdaya saing. Itu sekaligus membolehkan mereka untuk mencapai sasaran mengendalikan 9 juta TEU pada tahun ini. Nur Syafati Wahid, Gelang Patah, Johor. Sena Airport City Sdn Bhd, anak syarikat milik penuh MMC Corporation Berhad, optimis dengan prospek pertumbuhannya tahun depan. Syarikat itu turut yakin untuk menarik lebih banyak pelabur dan kini sedang berbincang dengan beberapa syarikat multinasional dan tempatan yang berpotensi dalam sektor pembuatan dan logistik. As I said, we are really engaging with a few multinational companies and local companies. We hope to conclude the negotiations by early next year, first quarter next year. And most of these multinational companies and local companies, their timeline to be operational is 12 to 18 months. 12 to 18 months. So we are looking at by 2020, you'll see more activities of companies operating in Sena Airport City. Taman Perindustrian Senai Airport City berkeluasan 1,100 hektar membabitkan kawasan perindustrian, zon komersial dan perindustrian bebas itu dijangka siap dibangunkan sepenuhnya menjelang tahun 2025. Ketika ini antara pemaju dan pelabur utama di Taman Perindustrian ini ialah iPark Development Sdn Bhd, EcoWorld Development Group Berhad, EcoWorld dan Harshly Malaysia Sdn Bhd. Kita ke laporan luar negara. Selepas lebih 2 minggu dilanda gempa bumi, mangsa di Petobo, Palu, Indonesia terus tabah menghadapi dugaan. Meskipun trauma dialami tidak lenyap, apatah lagi perlu melihat kemusnahan dahsyat, kehidupan perlu diteruskan walaupun bermula dari sifar. Ikuti laporan disediakan Wan Zairul Azri, Wan Muhammad Sudin. Lihatlah keadaan tanah di sini masih lagi lembut akibat gempa bumi dan pencairan tanah meskipun 2 minggu berlalu. Penduduk di sini menceritakan keadaan atau bencana pada 28 September lalu. Manusia dan rumah seperti di dalam mesin pengisar, rumahnya dan juga manusia berputar, malah ditelan, diluak dan ditelan semula oleh lumpur. Allah itu memberikan musibah tidak melebihi batas kemampuan manusia. Dan saya percaya pasti semua ini ada hikmahnya. Ada yang lebih indah dari semua ini. Harta bisa kita cari, tapi nyawa tidak. Nuri Intan para jamaah masih dalam ketakutan saat menjejak kaki ke Petobo. Sepanjang perbualan kami, nyata mukanya nampak cemas dan kakinya bergetar. Katanya ketika kejadian dia berada di pejabat, cuma ibunya Rifan Nagaula berada di rumah. Namun cerita ibunya keseorangan menyelamatkan diri menjadi igawan. Saya harus berani. Karena kalau mau ikuti hati sebenarnya saya belum bisa. Cuman karena kakak minta harus datang ke sini ambil barang-barang yang bisa diambil, saya berani ambil barang-barang yang masih bisa, baju. Mujur semua ahli keluarganya selamat. Bagaimanapun rumah Nur Intan diseret lumpur sejauh 3 km dan dihempap kedai peralatan elektrik. Sebelum kejadian, premis itu berada di sebelah rumahnya. Di bawah sisa runtuhan rumahnya pula, terdapat 2 rumah ditelan bumi. Mulai dari nol lagi, ya mulai dari baru lagi. Karena semuanya trauma. Karena ini daerah jauh dari laut. Dan itu di luar dari dugaannya kita semua. Lumpur, naik, itu semuanya di luar dari pikirannya masyarakat yang ada di Petobo sini. Bagi seorang lagi mangsa, Aziz Maming, dia hanya menemui sisa rumahnya termasuk 2 kereta selepas 10 hari kejadian. Kerugian dianggarkan RM200,000.
Jelasnya ketika bencana, dia menyaksikan kediaman di kawasan seluas 180 hektar ini diterbalikkan. Rencananya kalau memang ada bantuan dari pemerintah, kita cari tempat lagi, berusaha bagaimana caranya bisa hidup kembali lagi seperti biasa. Dakwa penduduk separuh atau lebih 7,000 mangsa di Petobo masih belum ditemui. Wan Zarul Azri, Wan Muhammad Sudin, Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia. Ini pula program Ayuk Kuliah di Malaysia yang diadakan di Jakarta, Indonesia mendapat sambutan lebih 1,200 remaja yang ingin melanjutkan pelajaran di pelbagai universiti di Malaysia. Program 2 hari itu disertai 17 universiti awam dan 15 universiti swasta. Laporannya bersama wakil kami di Indonesia, Kevin Budiarto. Selain pelancongan biasa, Malaysia turut terancak mempromosikan pelancongan perubatan dan pendidikan. Penganjuran program Ayuk Kuliah di Malaysia buat kali kedua adalah hasil kerjasama Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta dan Education Malaysia. Minat warga tempatan cukup tinggi memandangkan kos yang berpatutan serta kualiti pembelajaran yang sudah diakui di peringkat antarabangsa. Golongan yang disasarkan dalam program kali ini ialah pelajar yang baru saja menamatkan pendidikan sekolah tinggi meskipun program master dan doktor falsafah turut disediakan. Delegasi wakil universiti dari Malaysia terdiri daripada 32 orang. Dan kami percaya ia dapat menjangkau kepada semua warga, terutama warga Jakarta yang dapat melihat dan akan datang ke acara kita Ayuk Kuliah pada hari ini dan juga esok. Ketika ini sekurang-kurangnya 170,000 pelajar asing melanjutkan pelajaran di Malaysia. Peserta yang hadir pada program itu turut berpeluang mengikuti siri seminar dan konsultasi selain sesi berdaftar terus dengan wakil universiti. Program seperti ini akan diteruskan karena mendapatkan sambutan yang menggalakkan sempena promosi pendidikan. Kevin Budiarto, Jakarta, untuk TV3.